Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah, selawat dan salam ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke atas para ahli keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya sehingga ke hari kiamat. Dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini dapat kita bersama dalam siri kuliah kita Talbisu Iblis, dalam rangka membincangkan kitab yang berkait dengan tipu daya iblis. Dan kita bincang tentang talbis iblis pada orang-orang zuhud, kritik terhadap orang-orang zuhud. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan baca dari muka surat 215, iaitulah antara orang zuhud dan fuqaha. Antara orang zuhud dan fuqaha. Talbis iblis bagi orang-orang zuhud antara lain dengan mendorong mereka agar meremehkan dan mencela ulama. Mereka berdalih tujuan inti agama adalah melakukan amalan. Jadi dia kata para ulama ni dari sudut amalan tak sehebat mereka. Mereka lebih hebat pada sudut zuhud dan juga amal. Mereka tidak tahu bahawa ilmu adalah cahaya hati. Andaikan mereka menyedari kedudukan ulama yang menjaga syariat, yang setara dengan kedudukan para nabi, yakni setara di sini ialah ulama pewaris nabi. Bukanlah menunjukkan bahawa darjat ulama tu sama mulia dengan nabi, tidak. Yang setara dengan kedudukan yakni dalam menjaga syariat. Jika Nabi menyampaikan dan menjaga syariat Allah, maka ulama adalah pewaris Nabi. Itu maksud dia. Nescaya mereka akan menganalogikan diri sendiri sebagai orang bisu di hadapan orang fasih, atau seorang buta di hadapan seorang yang dapat melihat. Ulama adalah penuntun jalan dan seluruh manusia ada di belakangnya. Sungguh ulama dapat berjalan seorang diri tanpa seorang pun pengikut. Jadi sangat jauh beza antara ulama dan orang-orang zuhud. Zuhud pada diri dia sendiri. Ulama adalah bintang yang menyinari masyarakat. Kerana itu ilmu nak dibandingkan dengan amal tanpa ilmu. Ilmu yang ada dengan amalan, nak banding amal tanpa ilmu, sangat jauh. Kita dah sebut sebelum daripada ni, sebelum kita faham ayat tersebut, standard ulama pada zaman dulu ialah ulama yang alim lagi beramal baru dipanggil ulama. Kalau dia mengaji saja tapi tidak beramal, perkataannya jelek, akhlaknya buruk, maka dia tidak dikenali sebagai ulama. Ulama dulu adalah yang berilmu dan beramal. Adapun orang zahid atau zuhud, orang yang beramal kadang-kadang tanpa ilmu. Disebutkan dalam kitab As-Sahihain dari hadis Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu,
wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Demi Allah, Allah memberikan petunjuk atas seseorang melalui usahamu itu lebih baik dari unta merah. Satu hal yang mereka cela dari para ulama adalah sikap terbuka dan membolehkan umat melakukan apa yang sifatnya mubah, yakni yang biasa digunakan untuk menguatkan diri dalam menuntut ilmu. Jadi kadang-kadang orang zuhud ni dia melarang sesuatu yang mubah atas diri dia, bukan sekadar benda yang haram, malah mereka mencegah benda yang mubah dari diri mereka. Pakaian yang cantik tak boleh nak pakai, makanan yang sedap tak boleh nak makan, padahal perkara tersebut adalah mubah. Apa maksud mubah? Harus. Mubah maksud dia harus. Jadi bila dia melihat kepada para ulama yang melakukan benda-benda yang harus, tengok ustaz tu, tengok contoh pakai kereta pun kereta Ferrari. Apa masalah kalau dia pakai kereta Ferrari? Bukan masalah tu, melainkan dia pergi merompok curi ke apa. Dah. Tapi itu talbis. Kadang-kadang mungkin kekurangan ustaz tu, dia ni suka kepada kereta, mungkin dia suka kepada motor, mungkin dia suka kepada fashion, contohlah. Tapi dari sudut ilmu, ilmu itu tetap lagi mulia daripada segala-galanya, dan tetap lagi mulia daripada sifat zuhud yang ada. Kita katakan bahawa boleh jadi dia terfitnah daripada sudut tersebut, tapi kebaikan yang banyak lagi kita ambil, sehingga kita tidak meninggalkan ilmu dalam keadaan perkara ataupun dalam keadaan diburukkan sudut pandang oleh orang-orang zuhud. Jadi talbis, kadang-kadang orang zuhud ni melihat orang yang berilmu dengan pandangan yang remeh, itu pun sebahagian daripada talbis. Iblis kata, dia tu nak bandingkan kamu, baik kamu lagi, dia tu ilmu dia ada, dari sudut amalnya kurang, padahal mungkin pada sudut dia bukan buat benda maksiat, dia buat benda mubah. Sehingga orang zahid tadi, orang zuhud tadi tak pergi kepada ilmu, akhirnya tertipulah dia. Dia lupa bahawa boleh jadi orang tadi dia ambil benda-benda yang mubah, tak buat benda haram, tapi dia dengan ilmunya dia menyinari kehidupan yang banyak. Banding kita tak katalah orang yang alim tapi buat benda-benda maksiat, yang tu tak adalah. Okey. Selain dari ulama, orang zuhud yang terkena talbis pun mencela orang yang mengumpulkan harta, padahal mengumpulkan harta asalnya mubah, boleh je, cuma dibimbangi terfitnah dari harta, itu saja. Asal pada mengumpul harta ni boleh ke tak boleh? Boleh, asal pada mengumpulkan harta, sehingga bayarlah zakat bila dah ada harta. Kalau tak ada harta macam mana? Islam ni bukan komunis. Komunis tak boleh kumpul harta. Dalam Islam boleh tak kumpul harta? Boleh, sebab tu adanya syariat zakat. Zakat ni bila kumpul harta, dia keluarkan zakat, menunjukkan bahawa boleh. Sebagaimana kalau kita kata mas kahwin, mas kahwin ni mahal ke murah, itu tak ada masalah. Cuma dalam bab untuk memudahkan perkahwinan, murahkanlah mas kahwin. Kalau dia nak letak mas kahwin mahal, boleh ke tak boleh? Boleh, cuma mahal lah. Mungkinlah dia menyusahkan orang nak masuk meminang dia dan sebagainya, tapi asasnya boleh ke tak boleh? Boleh, mubah. Perkara tersebut adalah mubah. Jadi perkara yang harus bukan perkara yang haram. Jadi sebahagian daripada orang zuhud, dia ditalbiskan iblis melihat perkara yang mubah tadi sesuatu yang haram, dan juga mereka mencela orang yang melakukannya, padahal ia adalah harus. Sehingga dia belum terfitnah. Kalau dia dah terfitnah dengan harta yang dia dapat, dia tak bayar zakat, dengan harta yang dia dapat dia buat maksiat, yang tu memanglah kita mencela dia kerana
maksiat, tapi sifat asalnya tidak tercela. Ketahuilah apabila mereka mengetahui makna mubah, tentu saja mereka akan menyadari bahawa orang yang konsumsinya tidak tercela. Kalaulah dia faham maksud mubah, mubah ni maksud dia harus, boleh, tak ada masalah, pada asalnya adalah harus. Okey, orang zuhud ni meninggalkannya okey lah, kerana inti hal itu adalah ada hal lain yang lebih utama dari perkara mubah. Jika demikian, pantaskah atau layakkah orang yang terbiasa salat malam mencela orang yang hanya menjalankan salat fardu lalu tidur sehingga subuh? Jadi selama dia ada salat fardu, kita okeylah, kita tidaklah mencela orang-orang yang tidur sehingga subuh, tapi kita galakkan sebaiknya begini, ni'mal abdu, sebaik-baik orang ialah orang yang bangun solat malam, seperti perkataan Nabi kepada Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Jadi nak mencela, oh dia ni apa tak bangun tak solat duha apa, dia udah buat benda yang wajib, melainkan dia ni tinggalkan solat fardu. Okey, sama-sama kita dalam bab menasihati, kita menasihatlah, tapi kita jangan mencela orang yang meninggalkan perkara yang mubah, ataupun kalau dia meninggalkan yang sunnah kerana dia saja tak buat tu lainlah. Tapi kalau dia meninggalkan yang sunnah ditukar pula dengan benda yang bid'ah, yang tu lain. Kita mencela perbuatan bid'ah tersebut kerana dia bertentangan dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh celakalah ulama atau fuqaha lantaran seorang zuhud yang bodoh, dia kata, yakni yang merasa cukup dengan ilmu yang dia miliki sehingga menganggap keutamaan sebagai kewajiban. Benda tu utama, bukan wajib. Jangan sampai kita mencela orang yang meninggalkan perkara mubah seolah-olah dia meninggalkan perkara yang wajib. Kadang-kadang lah ni meninggalkan perkara yang bid'ah pun kena cela juga. Tak buat bid'ah pun orang marah. Yang tu masalah dia. Dulu meninggalkan yang mubah atau meninggalkan yang sunnah, patutnya kita lah nak kena marahnya, sebab dia telah meninggalkan sunnah. Jadi kita tak join benda yang dia buat, kita pula kena marah. Dah terbalik dunia ni, tunggang terbalik dah. Kita pula yang kena bid'ah dan sebagainya. Bila tak buat bid'ah, orang yang tak buat bid'ah tu dia kira bid'ah kamu ni. Pasal apa? Kamu bid'ah sebab tak buat bid'ah. Jangan sampai gitu. Jadi pening. Sebab tu pagi tadi pun saya sebut, di akhir zaman ni ahli hadis kembali jadi gharib sikit. Dulu orang baca hadis yang sahih, bila datang satu orang nak baca hadis yang daif ataupun hadis palsu, dia takut-takut. Pasal apa? Semua orang akan cela dia. Tapi di akhir zaman ni orang nak baca yang hadis yang sahih tu jadi takut. Bila tu nak bagi satu hadis dalam WhatsApp, kita pula kena ban macam-macam, seolah-olah yang kita kata tu benda palsu, padahal dia adalah sesuatu hadis yang sahih. Dunia ni terbalik, talbis. Dagang Islam tu asing. Maka kewajiban orang zuhud seperti itu ialah belajar kepada ulama. Jika tidak mau belajar, silakan dia diam. Dah tak tahu, diamlah. Jangan sampai kata dalam perkara yang kita tidak tahu. Dari Malik bin Dinar, dia mengatakan syaitan mempermainkan para qari. Para qari sama seperti anak kecil mempermainkan buah jauz. Maksud para qari di sini adalah orang-orang zuhud. Qari termasuk kata yang sejak lama digunakan untuk menyebut manusia yang condong kepada sikap zuhud. Apa maksud seperti mempermainkan buah jauz? Buah jauz ni apa? Walnut. Tahu walnut? Walnut. Kacang. Bukan kacang cerdik tu tau. Kacang bentuk dia macam otak kan. Walnut. Ini bola kasti. Bola kasti.
Ngapa dia bola kasti tu? Jauz, buah walnut. Walnut ni hak kita pecahkan tu nampaklah kacang tu macam hak otak tu. Asal dia macam mana? Biji dia bulat. Kita kena pecahkan pak tu, keluarkan buah walnut. Pernah tak? Keras. Keras kan? Tu buah. Maknanya Iblis, kata Malik bin Dinar, Iblis syaitan mempermainkan para qadi ni, ahli zuhud yang tanpa ilmu ni. Perwatakan dia zuhud sungguh mainlah, tapi Iblis memperkotak-katikkan dia seperti anak-anak bermain buah walnut. Baling situ, baling sini, lambung situ, lambung. Budak-budak main lagu mana kalau dah buat bola tu, buat besar lebih kurang sikit pada bola pingpong tu. Jadi diperkotak-katikkan oleh syaitan. Bila dia zuhud tanpa ilmu. Ya Allah. Allah jualah yang maha menuntun menuju kebenaran, dan kepadanya lah kembali seluruh makhluk. Kita pergi kepada bab yang ke-10. Talbis iblis terhadap para sufi dari kalangan orang zuhud. Dari kalangan orang zuhud, zuhud ni berkaitan dengan akhlak. Zuhud ni berkaitan dengan perwatakan. Tiba-tiba dalam kebanyakan orang zuhud, dalam ada sebahagian orang zuhud, ada yang darjat dia naik kepada sufi. Okey, ahli sufi dari kalangan orang zuhud. Biasanya orang sufi ni zuhud lah. Tak semua orang zuhud adalah sufi. Okey. Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, para sufi termasuk golongan orang zuhud. Cuma ada beza antara sufi dengan zuhud. Zuhud ni pada perwatakan. Sufi ni dia lebih lagi. Nanti kita akan baca, kita akan tahu berdasarkan bacaan kita nanti. Pada huraian sebelumnya kami menerangkan tentang talbis terhadap orang-orang zuhud. Hanya saja para sufi berbeza dengan orang zuhud dari sifat dan keadaannya. Mereka memiliki ciri-ciri tertentu yang membezakan dari orang lain. Kerana itulah kita perlu membahaskan mereka secara terpisah. Kalau sekadar dia ni zuhud saja, kita tengok dia ni bab makan tak banyak, bab harta tak mewah, bab cakap sangat sedikit percakapannya, zuhudlah kita kata. Bab dunia dia tak berhajat kepadanya, zuhud. Tapi dari kalangan zuhud ada juga orang yang sufi. Sufi ni bukan zuhud. Sufi ni sifat tambahan. Mula-mula dia masuk bab kezuhudan, daripada bab zuhud tu boleh pergi masuk kepada bab sufi. Tasawuf tidak lain sebuah tarekat yang asalnya, yang awalnya ialah wujud sikap zuhud secara total. Mula-mula wujud sifat zuhud, tak nak tu, tak nak ni, kemudian pergi kepada sifat cerita zikrullah, mengingati Allah Azza wa Jalla dan sebagainya. Selanjutnya orang yang berkecimpung di dalamnya membolehkan mendengarkan nyanyian dan melakukan tarian atas nama boleh jadi untuk mengingati Allah Azza wa Jalla. Daripada sifat kezuhudan tadi berpindah kepada membolehkan nyanyian, qasidah dan seumpama dengannya. Sehingga pencari-pencari akhirat dari kalangan orang awam pun tertarik kepada mereka. Orang awam yang nak cari akhirat, nak cari dah baru insaf, dia tak tahu apa. Bila tengok orang-orang begini, dia rasa tertarik. Perwatakannya zuhud, dalam masa yang sama dia boleh menghiburkan hati dengan nyanyian dan tarian mereka. Ini kerana orang-orang yang boleh dikatakan sebagai pengikut fahaman sufi itu terlihat seakan benar-benar menampakkan kezuhudan. Itu dia, semua menampakkan kezuhudan. Para pencari dunia pun tertarik dengan sikap mereka
kerana mereka terlihat begitu santai dan terlihat suka bermain-main. Okey, santai dan suka bermain-main. Jadi pencari akhirat pun suka, pencari dunia pun suka. Pencari akhirat tertarik dengan kezuhudannya. Pencari dunia tertarik sebab sikapnya santai, tak tegas, dan sikapnya boleh bermain-main. Jadi kena highlight dua. Pencari akhirat, satu, tertarik kepada mereka kerana orang-orang yang boleh dikatakan pengikut faham sufi itu seakan atau terlihat seakan-akan benar-benar menampakkan kezuhudan. Satu. Kemudian pencari dunia, sebab tu dia ramai pengikut. Hak akhirat pun dia sapu, hak dunia pun dia sapu. Orang yang nak kepada dunia, orang yang nak kepada akhirat dalam keadaan dia jahil, bila dia tengok ahli sufi yang begini, dia rasa inilah jalan akhirat. Bila ahli dunia kata, inilah betul ustaz yang bagus, ustaz macam ni lah yang kita nak, tak rigid, tak jumut, tak tu, tak ni. Pasal apa? Kita ni kena fleksibel. Orang dunia pun suka, orang akhirat pun suka. Maka mereka ni crowd dia ramai, mengikut dia ramai. Dia lupa kepada pesanan atau petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam soal ibadah. Dia tak nampak dah apa hak Nabi ajar, tak nampak dah. Sehingga bila dikatakan ini sunnah Nabi, tak apalah, ustaz kita rakyat macam lain dan sebagainya. Walaupun kita datangkan hadis-hadis yang sahih dan sebagainya, sebahagian daripada mereka tidak mengendah dan menghiraukannya. Dia lebih senang dengan apa yang mereka lakukan. Dengan kezuhudan, dalam masa yang sama mereka bergembira. Maka itu kita harus menyingkap talbis iblis terhadap tarikat orang-orang seperti ini. Dan pengungkapan talbis itu hanya dapat dilakukan dengan mengungkap akar dan cabang tarikat dan menjelaskan apa saja persoalannya. Penulis berkata, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penisbatan diarahkan kepada iman dan Islam. Apa maksud penisbatan diarahkan? Apa maksud penisbatan diarahkan? Nisbah ni apa dia maksud nisbah? Satu, nisbah dua. Bahasa kita nisbah tu perbandingan. Tapi nisbah dalam bahasa Arab dimaksudkan apa? Nisbah disandarkan. Nisbah disandarkan. Okey. Seorang ini dinisbahkan kepada Islam, makna kita panggil dia Muslim. Seorang ini dinisbahkan kepada iman, kita panggil dia mukmin. Orang ini dinisbahkan kepada negara dia, Malaysia, lalu dia Malizi. Orang ini dinisbahkan kepada mazhab dia, Syafi'i, maka dipanggil dia ni Syafi'i. Nisbah tu makna sandaran. Jadi pada zaman Rasulullah, penisbatan, yakni sandaran ni hanya kepada Islam dan iman. Orang ni Islam, orang ni beriman. Orang ni Muslim, orang ni mukmin. Sehingga seorang disebut sebagai Muslim atau mukmin. Tu je. Dia ni siapa? Muslim. Dia ni siapa? Mukmin. Lantas muncul istilah zahid. Mari pula, dia ni orang yang zahid, dinisbahkan kepada sikap zuhud. Atau abid, dinisbahkan kepada ibadah. Pada tahap selanjutnya muncul sejumlah kaum yang terbiasa hidup zuhud dan rajin ibadah, sehingga mereka menjauhkan diri dari dunia dan fokus hanya pada ibadah semata-mata. Zaman Nabi dulu semua ni tak ada Muslim mukmin, Muslim mukmin. Mereka inilah yang berada di masjid dan mereka inilah yang berada di pasar.
Mereka inilah yang berada di medan jihad, mereka inilah berada dalam majlis ilmu. Semuanya muslim, mukmin. Dia tak panggil orang tu pergi kaki jihad, ni jahid, mujahidin. Tak, zaman Nabi muslim, mukmin semua tu adalah peniaga yang benar, businessman. Orang panggil dialah daripada kalangan sahabat yang sama. Mereka berada di pasar, mereka juga berada di masjid, mereka berada di medan jihad, mereka berada di majlis-majlis ilmu dan seumpama dengannya. Kemudian selepas daripada tu muncullah orang yang memfokuskan dirinya kerja ibadat je, meninggalkan dari dunia. Jadi dia dikenali dengan nama zahid, ahli zuhud. Kemudian dipanggil abid, cerita para ahli ibadat. Sebahagian daripada zaman lepas tu mari pula mujahidin, sehingga dalam satu bait syair Fudail bin Iyad dia kata apa? Man kana yakhdibu qaddahu bidumu'i wa bidumu'ihi fanuhurina bidima'ina tatakhaddabu. Seandainya mereka membasahi pipi-pipi mereka dengan air mata, maka kami membasahkan leher-leher kami dengan darah, kata Fudail bin Iyad. Sebab golongan-golongan yang sampai kepada zahir abid ni, dia kerja tak ada kerja lain, sehingga dia tak pergi berjihad, tak pergi ke mana, duduk je dalam, seakan-akan itulah Islam pada mereka. Sehingga Fudail bin Iyad dinisbahkan syair itu kepada Fudail bin Iyad. Dia kata, man kana yakhdibu qaddahu bidumu'i fanuhurina bidima'ina tatakhaddabu. Kalaulah mereka membasahkan pipi mereka dengan air mata, kami membasahkan leher kami dengan darah. Menolak kepada golongan-golongan yang hanya sibuk dengan ibadat, lalu mereka meninggalkan majlis ilmu pun tinggal, medan jihad pun dia tinggal, dan tinggal belakang. Okey, adanya orang-orang yang sebegitu zaman dulu. Zaman ni pun berterusan. Dia sibuk dengan dunia mereka, kesufian mereka. Dia lupa kepada majlis ilmu. Dia tak campur dengan orang-orang politik, atau bukan tak campur, dia tak ambil kisah langsung. Apa nak jadi-jadilah. Jadi orang Muslim ni dia kena tengok belakang, dia kena ambil berat belakang. Orang sakit pergi ziarah, orang kena bencana musibah pergi bantu, orang yang majlis ilmu kita hadir, kanak-kanak pun kita main dengannya, dia berkahwin, dia berkeluarga, ada saudara dan sebagainya. Dan sifat dia begitu. Seorang mukmin ni dia menyeluruh kehidupan dia, bukan sekadar pada satu sudut. Baik, akhirnya kaum tersebut menjadikan pola hidup itu sebagai satu tarikat dan akhlak tersendiri. Mereka mengetahui bahawa orang pertama yang fokus mengabdikan diri untuk Allah di Baitillahil Haram, nama dia Sufah. Sufah, sin waw sad waw fa ta marbutah, sad waw ta marbutah, fa ta marbutah. Macam mana? Sufah. Okey, Sufah, si sad waw. Sebab tu nama dia Sufi. Orang Sufi ni aja macam mana dalam bahasa Arab? Sad waw fa ya. Jadi mereka ni ada dikatakan, dinisbahkan kepada Sufah. Sufah ni adalah nama seorang yang mengabdikan diri di Kaabah pada zaman jahiliyah. Nama sebenar dia Ghawth bin Murr, dan dari keturunan dia dikenali sebagai orang-orang Sufah. Maka mereka menisbahkan diri kepada lelaki ini kerana kemiripan mereka dengannya dalam hal sama-sama fokus beribadah kepada Allah,
Sejak itulah mereka disebut Sufiyah ataupun Sufi. Abu Muhammad Abdul Ghani bin Sa'id Al-Hafiz menuturkan, aku bertanya kepada Walid Ibnul Qasim, Sufi yakni penganut tasawuf. Orang tasawuf dipanggil Sufi. Tasawuf daripada perkataan ataupun orang dia adalah Sufi. Jadi aku bertanya kepada dia, Sufi ni nisbah kepada apa? Nisbah ni kita dah sebut tadi, nisbah maksud dia sandaran, bukan nisbah perbandingan. Okey, kaum Sufi ni dinamakan Sufi sandar kepada siapa? Nisbah kepada siapa kaum Sufi? Al-Walid menjawab, pada masa jahiliyah ada kaum yang mengikuti seorang bernama Sufah. Mereka fokus beribadah kepada Allah, berdiam diri di Kaabah, duduk di Kaabah je. Siapa yang menyerupai mereka berarti dia termasuk golongan Sufiyah. Satu. Penulis berkata, kalangan lain berpendapat bahawa tasawuf dinisbahkan kepada ahli suffah. Lain. Ada kata bukan nisbah kepada sufah tu. Dia nisbah kepada suffah. Eja dia lain pula. Sad fa ta marbutah. Tak ada waw. Boleh tulis? Apa? Tapi sebut pun boleh bayang dah kan? Orang baik ngaji bahasa Arab belaka, tak tulis, tak sebut. Eja. Sebut tahu dah dia mana ni. Satu tadi sufah, sad waw fa tarmut ta marbutah. Pendapat yang kedua suffah. Suffah ni nisbah kepada ahli suffah. Ahli suffah ni di mana? Di Masjid Nabi. Masjid Nabi. Zaman dulu Masjid Nabi ada orang-orang fakir yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa memiliki sanak saudara maupun harta. Mereka dibuatkan tempat berteduh di serambi atau beranda Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tempat tersebut dinamakan suffah. Ini Masjid Nabi kan. Andai katalah kita ambil daripada dinding sana ke dinding sana. Okey. Tiang ni ada dua, dua tiang. Dinding sampai sana. Mula-mula Nabi datang ke Madinah, kiblat ke Baitul Maqdis. Jadi kiblat Baitul Maqdis di sebelah utara Madinah. Utara Madinah. Jadi ngadaklah belah sini. Andai kata inilah utara. Contoh andai kata sebelah kiri ataupun sebelah kanan tuan-tuan ni, inilah dia utara. Bila buat kiblat jadi tepat imam depan ikon tu, dia pun buat bumbung lah di belakang. Antara pak imam dengan tiang pertama buat bumbung. Belakang ni kosong, hanya ada dinding. Bila tukar kiblat ke Kaabah 180 darjah pusing belakang. So sekarang ni kiblat dah tukar sebelah sini. Ekor sini pula nak jadi tempat imam. Maka dia orang pun buat bumbung antara dinding dengan tiang ni. Bumbung lama teduh kan. Bila teduh boleh berhak situ. Maka disitulah tempat orang-orang fakir yang datang ke Madinah menumpang dan tidur. Kadang-kadang bertahun dia duduk situ. Kadang-kadang singgah sekejap. Tak ada had masa, duduk ya di situ. Tak ada orang nak marah pun. Malah dihantar makanan kepada mereka, diberi susu, diberi. Nabi SAW sangat mengasihi golongan-golongan fakir yang duduk di suffah. Kalau ada makanan, Nabi akan tanya orang ahli suffah makan, kalau tidak ajak makan sekali. Kadang-kadang sahabat bila Nabi tak ada makanan, Nabi tanya siapa boleh bagi makan kepada ahli suffah. Nabi kasih kepada mereka. Salah satu daripada ahli suffah siapa dia? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Okay. Baik. Kemudian
mereka dibuatkan tempat untuk berteduh di serambi atau beranda masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kecenderungan itulah mereka disebut ahli suffah, orang yang menetap di areal, di kawasan masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Al-Hasan, dia mengutarakan dibuatkan tempat berteduh bagi kaum du'afa, fakir miskin, sehingga kaum muslimin memberikan sebahagian rezekinya untuk mereka semampunya. Penulis menyatakan mereka tinggal di masjid kerana terpaksa, dan mereka memakan sedekah kerana terpaksa. Buktinya sesudah Allah memberikan kelapangan kepada kaum muslimin, mereka keluar dari keadaan semacam ini dan tidak lagi tinggal dan menetap di masjid. Dengan demikian, kalaulah betul nisbah sufi itu kepada suffah, maka kata Ibnul Jauzi, penisbatan sufi kepada suffah adalah keliru. Sebab jika demikian, maka kata yang digunakan semestinya sufi atau sufi, atau ejaannya dalam bab ini sufi. Jadi kalau betul nisbah kepada ahli suffah, nescaya sebutan ahli sufi akan jadi ahli sufi atau sufi, bukan sufi. Kan tadi kita kata beza sufah dengan suffah, apa dia? Ada waw kan? Kalau betul dia nisbah ni dinasandarkan. Contohnya Malaysia yang berubahnya hujung dia je, tetap Malizi. Dia tak jadi Malzi, tak jadi. Kalau Malaysia, Malizi. Kalau Indonesia, Indonesi. Okey. Kalau mazhab Syafi'i, tetap sama je. Jadi kalau nak nisbahkan sufi ni kepada ahli suffah, mestilah golongan sufi ni tak pakai huruf waw. Tapi dalam bahasa Arab tidak. Ahli sufi adalah mereka yang ada huruf waw. Sebab tu dipanggil sufiyah, golongan sufiyah, sad, waw, fa, ya, ta marbutah. Menunjukkan bahawa nisbah ahli sufi kepada ahli suffah adalah nisbah yang salah. Bukan. Mereka bukan menisbahkan diri kepada ahli suffah. Sebab sudut bahasanya menunjukkan bahawa penisbatan itu salah. Jadi kenapa? Apa sebenarnya nisbah sufi ni? Pergi ke mana? Kalangan lain berpendapat bahawa sufi berasal dari kalimah sufanah, berarti sayuran yang keras dan pendek. Para sufi dinisbahkan kepada sayur ini kerana merasa cukup dengan makan tumbuh-tumbuhan padang pasir. Kalau nak kata begitu salah juga. Sebab apa? Kalau benar dinisbahkan kepada sayur, mesti mereka disebut sufani, bukan sufi. Menunjukkan bahawa salah. Oleh kerana dia orang ni makan sayur-sayur kering, jadi orang panggil geng-geng ni geng sayur kering. Tapi tak betul penisbatan tersebut. Pasal apa? Dari sudut bahasanya, kalau betul disandarkan kepada sayur tadi, dia akan jadi ahli sufani, bukan ahli sufi. Menurut kalangan lainnya, sufi dinisbahkan kepada sufah ataupun suf. Itu bulu yang tumbuh di belakang leher. Kerana halusnya seakan-akan mereka terhubung dengan Khaliq dan dipalingkan dari makhluk. La ilaha illallah. Dahsyat. Ada pandangan lain yang banyak sebenarnya. Yang lain lagi berbeza, berpendapat berbeza, tidak seperti itu. Terlepas dari semua persepsi tersebut, yang benar bahawa sufi dinisbahkan kepada suf, pendapat ini mungkin tepat, namun yang sahih adalah pendapat pertama.
dinisbahkan kepada ni adalah jenama yang bermula daripada jahiliyah. Ada yang kata kaos bulu suf, apa dia? Kaos bin Mur. Mana? Golongan suf kat masjid tu. Dia bukan Ghaus bin Mur, betul lah. Saya dengar kaos bulu tadi. Ghaus bin Mur. Sebab memang ada pendapat yang kata daripada kaos ni bahasa Indonesia apa? T-shirt kan. Saya dengar kaos bulu tadi, kaos bulu. Pasal ada yang kata sebab ahli sufi, suf ada juga antara nama dia nisbahkan kepada suf. Suf ni bulu. Sebab dia pakai baju daripada bulu yang kasar. Dia tak pakai kain yang lembut. Dia buat daripada kulit-kulit binatang dan sebagainya. Potong kat saruk macam tu je. Kalau kulit tu kat letar tu, pakai satu tu tutup belakang. Jadi ada juga pandangan gitu, tapi dia kata paling tepat dinisbahkan kepada sufi atau sufah, iaitu Ghaus bin Mur, yang berasal dari masyarakat jahiliyah yang kerjanya mengabdikan diri kepada Kaabah, tak buat kerja lain. Okey, pada Ibnul Jauzi inilah pendapat yang paling tepat. Wallahu ta'ala a'lam. Kalaulah nisbah tu kepada jahiliyah, maka kita kata nisbah tersebut sangat-sangat, maka kita kata kita ni nak menyandarkan kepada Islam. Itu lebih baik daripada kita sandarkan kepada orang yang bukan Islam. Baik kita sandarkan kepada apa yang kita buat berdasarkan hadis dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia kata pendapat ini mungkin tepat, namun yang sahih adalah pendapat pertama. Istilah tasawuf atau sufi muncul guna menyebut ihwal satu kaum sebelum 200 Hijrah. Pada waktu istilah ini dimunculkan oleh generasi pertama kelompok ini, mereka membahas dan menyebut ciri-ciri khas dengan banyak ungkapan. Inti tasawuf menurut mereka adalah mengolah jiwa dan melatih watak dengan mencegahnya dari akhlak-akhlak tercela dan mendorongnya agar boleh berakhlak mulia seperti zuhud, santun, sabar, ikhlas, jujur dan beragam sifat baik lainnya yang mendatangkan banyak pujian di dunia dan akhirat. Jadi sebenarnya sufi ni dia tackle dalam bab kejiwaan, pendekatan rohani jiwa. Dalam Islam tak ada ke? Ada. Kita panggil tazkiyatun nufus atau tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Baca Quran suci jiwa, banyakkan istighfar suci jiwa, akhlak yang baik, sabar, tawakal dan sebagainya. Semuanya sudah ada dalam Islam. Tapi mereka membawa satu penjenamaan baru terhadap akhlak, lalu mereka panggil ini adalah aliran sufi. Padahal kalau dia berada dalam Islam pun sudah cukup untuk membaiki akhlak dia. Para sahabat dulu akhlak lagi tinggi daripada kita, akhlak lagi tinggi dari mereka, tapi mereka tak panggil pun, tak jenamakan diri mereka sebagai sufi. Hatta Nabi SAW baginda ditazkiyah, di recommendation, disebut suci akhlaknya oleh Allah Azza wa Jalla. Kata Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang agung. Pun begitu Nabi tak guna istilah sufi, padahal akhlak Nabi yang paling baik. Sebab tu kita kata bagi orang Islam sebenarnya istilah tersebut tak perlu bagi kita. Kalaupun kita kata kita nak memperbaiki akhlak, cukuplah bagi kita petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana yang Allah puji akhlak dia adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
wa innaka la'ala khuluqin azim. Walaupun orang akan tengok, oh dia ni geng-geng sunnah hak jenis sufi sikit ni. Terma tu dah jadi macam seolah-olah tu sufi haraki dia panggil. Ni ustaz sunnah yang sufi. Dia ni pura-pura sufi. Dia seolah-olah dia nampak, dia tak tahu dalam sunnah ni memang sudah ada bab tazkiyatun nufus, bab akhlak sudah ada dalam sunnah Nabi. Tak perlu kita panggil geng sunnah ni sufi, tak perlu. Dah ada setengah orang dia panggil dia tu sufi sikit ustaz. Walaupun dia sunnah tapi dia ada sufi dia sikit. Istilah tu tak perlu. Sebab apa? Sebab orang yang paling baik akhlak adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istilah sunnah tu sudah merangkumi semua keindahan Islam, termasuklah dalam bab akhlak dan tazkiyatun nafs. Jadi kalau seorang itu nak memperbaiki akhlak dia, kembali kepada terma-terma syariat seperti sifat sabar, sifat tawadhu', tawakal, tidak nak kepada takbur, lari daripada riak dan sebagainya, semua tu dah ada dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey? Penulis berkata, demikianlah kondisi generasi pertama kaum sufi sebelum iblis mengelabui mereka dalam banyak aspek ideologi, juga mengelabui generasi setelah mereka yang menjadi pengikut mereka. Tiap satu generasi berlalu, iblis makan berambisi, yang berpandangan tinggi, bercita-cita menyesatkan generasi berikutnya. Khalifah demi khalifah. Sufi ni pula dia main khalifah. Dia lantik orang tu berdasarkan kekananan. Ni murid kanan. Tapi murid kanan tu bukan bersumberkan berapa banyak riwayat yang dia ada, ilmu dia tinggi mana. Dia tak pernah test. Ada tak guru sufi dia buat test, buat ujian kelayakan? Boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Wallahu ta'ala alam. Cuma kita kata kadang-kadang yang jadi pengikut kanan ni tak semestinya orang yang paling alim dari kalangan mereka, menyebabkan ruang untuk iblis menipu tu generasi demi generasi makin terbuka, makin terbuka. Kita tengok khalifah tarekat tu jadi, ya Allah, orang ni boleh jadi khalifah dia. Ramai lagi dalam tarekat tu orang yang baik, tiba-tiba dilantik orang ni jadi khalifah. Sebab dia ni kira tarekat ni guru kan. Jadi guru dia ni anak murid semua kena tu. Mati tu guru ni, mari. Tidak anak dia, pengikut kanan dia. Kalau dia ada anak dia lah yang jaga. Sedangkan sifat agama diwarisi bukan begitu. Agama diwarisi dengan siapa yang paling tinggi ilmunya. Paling tinggi ilmunya. Dan ulama-ulama ni tidaklah kata mendakwa dia yang paling tinggi. Semua orang berlumba-lumba mencari ilmu, mencari kebenaran. Tapi kita katakan di saat pertukaran matinya generasi, datang generasi kedua, mari generasi hak tak puas hati pula buka pecah pula tarekat lain. Tok guru yang sama tapi pecah pula, ni aliran lain. Nah, kalau Naqsyabandi ada Naqsyabandi hak ni, Naqsyabandi tu Naqsyabandi. Pasal apa? Khalifah hak tak puas hati tidak lantik jadi kanan, dia pun buat sendiri. Jadi begitu. Sedangkan kalau kita kembali kepada sunnah, dah ada dah ilmu akhlak dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dah cukup. Pada akhirnya iblis secara berleluasa menguasai generasi terakhir. Faktor yang memudahkan iblis menipu kaum sufi adalah terhalangnya mereka dari ilmu. Iblis memberitahu kepada mereka bahawa tujuan ilmu tidak lain adalah amal. Sementara lentera ilmu mereka padam, mereka berjalan tidak tentu arah dalam kegelapan. Orang lah ni nak shortcut belaka, shortcut. Macam mana nak masuk syurga? Beramal lah. Lompat. Tak yang ngaji tak ada apa tu buatlah. Lah sekali dia buat dalam keadaan tak berilmu, dia lupa panduan.
Ingat nak beramal ni mudah ke? Solat tu kita tengok orang gitu akad takbir, okey, rukuk, sujud, okey, baca, okey, jadi. Ingat gitu ke? Zaman lah ni Allah, tuan-tuan, kita tengok ada orang tolak jadi imam. Saya kata dia ni ngaji baca doa manun. Baca doa, nak baca doa bahasa Arab, tapi sepatah tak tahu dia baca Arab gapo tak tahu. Dengan huruf yang salahnya doa tak cukup, tinggal huruf situ dulu. Pasal apa? Orang lain ni dikira shortcut. Dia tengok orang lain boleh buat, aku rasa aku boleh buat juga. Kalau setakat jadi imam, ustaz tu aku boleh nak jadi imam gitu. Kita nak jadi imam, Allah, ketar dia mula-mula. Tapi lama-lama orang belakang pun tak tegur dia pun, bantai. Sekali Assalamualaikum, dengan zikirnya, dengan doanya, la ilaha illallah. Orang lain dia anggap agama tu mudah-mudah, tengok sekali boleh buat. Nak baiki kereta pun tak boleh main tengok gitu. Aku tengok bagi kereta, boleh buat macam ni. Balik aku buka kereta aku, barai tu pakai tak sambung patu. Memang barai gitu je lah. Betul tak? Tengok orang buat pahit, mudah buat pahit. Gaji Tegak, cuk masuk. Mudah ya gini. Aku buat diri pun boleh nak bayar orang plumber puluh-puluh ringgit buat berapa. Mula-mula keluar pahit. Tu biar air bocor, tak kena macam-macam. Maknanya apa? Benda ni mesti ada ilmu, bukan main tengok gitu. Apatah lagi berkaitan dengan agama. Tapi kebanyakan orang daripada ikut tarekat atau sufi ni, banyaknya ikut masuk dia ikut gitu. Orang zikir juga, orang duk gelak juga dia ikut je. Orang menangis juga. Itu bahaya. Itu bahaya. Kebanyakan mereka mudah ditipu adalah disebabkan iblis tutup pintu ilmu. Jarang dia nak ngaji. Malah pada dia, tok guru dia lah paling alim sekali. Walaupun tok guru dia tu baca Quran pun tak betul lagi. Walaupun tok guru dia hanya ada satu kitab duk baca kilik pagi petang siang malam, kitab tu je, nipih pun kitab mungkin harga RM2 tu je ada itu. Tapi kat dia kata inilah ibu kunci segala ilmu. Siapa dapat hadam kitab ni, maka inilah ibu segala ilmu. Hak lain tak baca pun tak apa dah. Marilah mai kitab tebagai ni ke maktabah library besar ni ke, tak setanding tok guru dia hak hadam kitab ni. Anda tak pernah jumpa orang lagu tu? Mana jumpa? Itu bahaya. Kita bukan nak tuding jari fulan bin fulan, tak. Hasbunallah ataupun hasyawakallah. Kita bukan nak nak kata orang sengaja nak kata dia tu tak betul lah. Kita pun tak sebut nama. Cuma saya nak memperingatkan kita semua, sama ada yang hadir ataupun yang dengar live stream ataupun nanti orang yang dengar rekod waktu sepahari itu, bahawa kita kena berhati-hati dengan golongan sebegini. Kerana makar iblis, kadang-kadang dia tak niat aku nak tipu. Yang nak tipu ni iblis. Dia tu dipergunakan oleh iblis. Dia sendiri pun ditipu oleh iblis. Iblis kata kamu ni okey dah, tengok amalan kamu begini-begini, tak ngaji pun. Kalau nak ngaji pun nak beramal dah ni, kamu buat dah ke amal, nak ngaji buat apa? Kamu dah langkah step dia. Kalau ngaji tinggi-tinggi, tengok orang ngaji pun belum tentu lagi beramal. Kan kita tadi orang zuhud kata kepada ulama kan, orang ngaji tinggi-tinggi pun belum tentu beramal. Tengok kita dengan dia pun ngaji tinggi buat apa amal. Semayang pun salah. Baik aku semayang betul. Dia dah kata orang semayang tu tak ngaji, tak tahu ke perkara yang membatalkan solat ni tu. Dia kata seorang tu memanjangkan iktidal, batal semayang. Dia tak tahu ke ngaji tinggi-tinggi sampai universiti, perkara yang membatalkan solat pun tak tahu. Iktidal ni rukun pendek, dulu antara dua sujud ni rukun pendek, panjangkan dia batal semayang. Orang pun dengar, aku kenal ustaz tu panjang iktidal dia tu, ustaz janggut panjang. Dia rasa dia betul. Lepas tu mari jemaah tanya, kita kata Nabi SAW dalam riwayat hadis Al-Imam Al-Bukhari, Anas bin Malik radhiyallahu anhu kata, Nabi SAW bila dia iktidal, baginda memanjangkan iktidalnya sehingga kami kata Nabi telah lupa. Dan baginda duduk di antara dua sujud, baginda memanjangkan duduk di antara dua sujud sehingga kami kata baginda telah lupa, seakan-akan Nabi lupa.
Bila kita baca pula zikir doa Nabi dalam i'tidal, panjang pula. Sami Allahu liman hamidah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Ada lagi sambung, mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma bainahuma wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Ada lagi kalau nak baca. Tapi itu pun kita panjangnya. Dia kata siapa pemanjangkan roh i'tidal, batal solat dia. Saya kadang-kadang ada orang kalau saya jadi imam, dia tak memayang belakang saya. Dia memayang ustaz ni batal. Tok guru dia kitab tempat tu saya royak tadi. Tapi kita kata Masya Allah, cerita bab makrifat ni jangan ceritalah, cerita bab mengenal Allah ni. Oh, kita ni kalau setakat sebut Allah tu nama je, zat dia hak tu kita kena sembah. Main zat tu sudahlah tuan-tuan, dah dapat ilmu zat tu habis. Kalau setakat sembah Allah ni, Allah tu nama je, nama, zat tu hak tu kita sembah tu. Siapa boleh kata, siapa kata sembah Allah tak betul lagi. Tuan-tuan tak ada jumpa lagi orang lagu ni. Kalau dah jumpa pening. Tu yang Dr. Wasik cerita naik sampai kata bang, dulu ustaz kami ni dulu semayang, sekat ngaji lah ni tak semayang. Lama dulu orang dulu tak semayang, lepas ngaji semayang. Dia terbalik, dulu semayang, sekat ngaji ni tak semayang. Pasal apa? Bab gini ni. Tu yang kena beringat tu. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Di antara mereka ada yang diberitahu dalam bab ilmu juga tadi. Mereka setelah lentera ilmu mereka padam. Bila tak ada lentera, lentera ni apa? Lentera. Kalau lampu, kalau kita apa? Lampu lantern. Tanglung lah, tanglung bahasa. Maknanya lampu yang memandu. Kalau rumah api tu untuk kapal. Kalau kita bahasa kita orang zaman dulu kita panggil karak zaman kita. Karak api. Karak. Highway. Highway karak tu lain. Waktu tempat lab tu kena baring. Ni lentera, maknanya dia ni pemandu. Apabila lentera ilmu mereka padam, yang cahaya ilmu mereka dah tak ada, mereka berjalan dalam tidak tentu arah dalam kegelapan, sehingga mereka juga berusaha untuk menyekat. Jangan biar pengikut mereka ni hadir dalam majlis-majlis ilmu. Jangan pergi ngaji dengan ustaz tu, tak boleh ngaji dengan ustaz ni. Jangan, tok guru kita kata hak ni, jangan pegang hak lain, jangan pergi ngaji. Biasanya sifat mereka begitu. Guru mereka lah yang paling alim, guru mereka lah yang paling betul. Dan apa yang sebab tu dia menisbahkan diri kepada guru. Malah sebahagian dia menisbahkan dirinya, aku ni tarekat guruku, guru. Dia nisbahkan kepada guru. Kerana apa? Sifatnya sangat rapat. Tuan-tuan jangan. Ada sanggup memang dia hebat dari sudut amal ibadat ni hebat. Puasa Isnin Khamis ni, kalau raya kedua tu orang ajak kenduri apa? Puasa tuan-tuan. Puasa, buatlah apa pun, puasa tak tinggal. Dia lupa hadis tentang pergi berbuat baik kepada jiran tetangga. Kalau puasa sunat banding walimah, yang mana lebih wajib untuk dijaga dan sebagainya. Tapi dahsyat. Siapa peringkat raya, tak raya dengan ahli keluarga, pergi raya dengan tok guru dia tu. Haul tok guru, hari kematian guru, tak ada dah tok guru, anak dia pula sambung lah ni. Tiap-tiap tahun ada majlis haul di kubur tok guru dia. Pergi merentas bancaran Titi Wangsa nak perlu pergi jauh, bukan dekat. Kalau di Kelantan tu, daripada Kelantan sampai ke nak sebut negeri pun banyak, tapi merentas bancaran Titi Wangsa lah. Jadi sampai semata-mata nak pergi raya kat kubur tok guru tu. Jangan. Tiap-tiap bulan saya dapat maklumat Allah Ta'ala alam tu kata betul lah. Tapi ada seorang tu, dia suami isteri tu doktor pakar. Tiap-tiap bulan dia bagi gaji dia ni, ada portion untuk guru dia 3,000 ke sebulan.
Kalau seorang, kalau ada 10 orang, sebaik kita tak buat lagu tu. Kalau tidak kaya lama dah. Jangan buat lagu tu dah. Saya pesan jangan buat lagu tu. Tapi nak ayat apa? Inilah dia punya keta'asuban. Tapi ngaji dengan orang lain tak. Orang lain tak. Dia tak ngaji dengan orang lain. Dia setakat tu je. Jangan pergi ngaji dengan orang lain. Sebab apa? Dia nak memadamkan lentera ilmu. Bila dah tak ada ilmu, tak pernah dengar hadis Nabi, tak dengar ayat Quran, tak dengar tu, tak dengar ni, maka di saat itu batu kata Malik bin Dinar tadi, Malik bin Dinar kata iblis mempermainkan sebagaimana anak-anak bermain buah walnut tu, bulat tu, diperkotak-katikkan. Allahu akbar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, di antara mereka ada yang diberitahu iblis bahawa tujuan ilmu iaitu meninggalkan dunia secara total, sehingga mereka ini menolak apa sahaja yang diperlukan oleh tubuh, menyamakan harta dengan kala jengking, sehingga mereka lupa bahawa harta diciptakan pula untuk menggapai maslahat. Mereka membebani jiwa secara berlebihan sampai-sampai tidak pernah tidur. Sampai tidak pernah tidur. Mereka ini sebenarnya bermaksud baik. Kita tak kata mereka jahat, mereka baik. Kecintaan mereka terhadap agama dan nak kembali kepada Allah tu ada. Sebab tujuan mereka ni adalah baik. Kebanyakannya mereka ni hati baik-baik berlaku. Tetapi hanya saja jalan mereka salah. Jalan mereka salah. Dan mereka perlu diselamatkan. Kalau ada sahabat-sahabat, berbaiklah dengan mereka. Khabarkan tentang hadis Nabi kepada mereka. Sampaikanlah ayat-ayat Al-Quran kepada mereka. Walaupun mereka tak terima, walaupun mereka tak nak dengar, tapi bersahabatlah. Sebab mereka ni kadang-kadang orang baik, cuma tersalah jalan. Rasulullah tak pernah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan untuk kita buat begitu. Maka sebahagian kaum sufi ada yang tanpa sedar telah mengamalkan hadis-hadis palsu. Semua itu terjadi kerana keterbatasan ilmu agama. Lantas muncul kaum-kaum dari kelompok ini yang membicarakan ihwal kelaparan, kemiskinan, was-was dan lintasan-lintasan pikiran. Mereka menyusun banyak sekali karya di bidang ini. Sebut saja Al-Harith bin Muhasibi Al-Muhasibi. Selanjutnya muncul kaum-kaum lainnya yang kemudian menganut faham tasawuf. Lalu disebutkan sifat-sifat yang membezakan kelompok ini dari kelompok serupa lainnya, dengan mengenakan pakaian bertampal-tampal, menyimak kisah-kisah, baca cerita, bersuka cita, menari, bertepuk tangan. Selain mereka terlihat berbeza kerana lebih bersih dan juga suci. Malah ada zikir-zikir tersendiri. Kumpulan ni zikir dia, cara zikir pun lain, gerakan dia pun lain. Mari ni pula cara zikir dia pun lain, pakaian dia pun lain. Ada sampai sufi di Indonesia tu pakai baju sama seperti komik apa tu? Naruto. Baju bukan hak Naruto pakai tu, hak mata ada 3 apa? Apa tu? Sasuke. Nah. Hak pakai hak jubah hitam tu. Dia nak sebut tu baru takut pecah rahsia dia tengok Naruto. Tapi ada kumpulan tarekat sufi ni Islam, pakaian rasmi dia kalau pergi majlis zikir siap dengan topi tu, topi tudung saji 3 segi tu. Apa ada akasuke. Hai, sufi duk main zikir. Nah. Saja ustaz tak sebut betul ya. Kalau ustaz sebut betul, ustaz pula kata kena sufi ya. Ada kena komennya. Tapi tak apalah, nak ayatnya ada orang begitu. Kita pun pelik. Dia buat untuk dia golongan sufi ni, dia suka kepada sifat eksklusifnya, kumpulan dia saja. Kalau tarekat ni nama dia gini, maka dia ada identiti dia. Zikir dia lain,
gerakan dia lain, pakaian dia lain, tempat dia lain. Kenapa tidak dimakmurkan saja rumah-rumah Allah? Kenapa tidak dibacakan saja ayat-ayat Al-Quran? Kenapa tidak dihidupkan saja zikir-zikir yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Saya dah sebut bahawa ni kan di saat orang duk khilaf di antara zikir Allah boleh, Allah boleh ke tak boleh. Sebenarnya kalau kita berbalik kepada asal, tak perlu bicara pun tak apa. Apa yang Nabi ajar kita buat tu. Boleh ke tak boleh, itu nombor 2. Yang patut kita promosi ialah zikir-zikir Rasulullah. Dahulukan yang tu. Bila kita sibuk dengan zikir Rasulullah, kita tak bahas dah pasal masalah boleh ke tak zikir Allah ni. Sebab apa? Zikir subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, ni pun tak habis lagi nak baca. Tapi sebab apa? Mereka suka buat sesuatu yang bersifat khusus, yang lain daripada yang lain. Dia ada selawat khas untuk dia. Geng-geng kalau Ahmadiyah atau Ahmadiyah kalau panggil, dia selawat Fatih tu. Hak di Batu Keh nama Ahmadiyah kan? Hak Batu Keh tu. Batu Keh tu bukan hak patung rumah tu. Ada Qadianiyah, Ahmadiyah Qadianiyah. Dia selawat Fatih tu pada dia tak ada ibu segala zikir selawat Fatih. Al-Fatihu lima uliqa wa wal gapo. Jadi dia padahal zikir tu bukan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lafaz pun ada unsur-unsur yang tak layak dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia suka buat satu sifat khusus untuk dia. Jadi kita kata umat Islam ni patut kembali kepada Rasulullah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila kita kata gitu, dia mau kata kita ni anti tarekat lah, anti sufi. Padahal bukan masalah anti, masalahnya nak kembali kepada sunnah. Kita tak sentuh pun dia dari sudut apa dia fulan bin fulan, tak. Kita kata inilah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, inilah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka maksud baik, tapi kadang-kadang beramal dengan riwayat-riwayat palsu. Baca zikir tu, baca zikir ni, khabar tu khabar ni, la ilaha illallah. Kadang-kadang amalan-amalan pun pelik-pelik. Kepal tanah kubur kan, ajaib, pelik. Semua itu terjadi kerana keterbatasan ilmu agama. Lantas muncul kaum-kaum dari kelompok ini yang membicarakan, kita baca dah tadi, persoalan tadi terus berkembang. Ditambah lagi para syekh, guru mereka mencipta kondisi yang kondusif dalam membicarakan realiti kehidupan. Terlebih mereka jauh dari ulama Rabbani, memandang segala keadaan yang dijalani sebagai ilmu yang sempurna. Maka mereka pun menyebut pengetahuan ini ilmu batin dan menyebut ilmu syariat sebagai ilmu zahir. Mari pula buat pula perbahasan yang dengan realiti kehidupan. Sebenarnya dia cerita bab akhlak dia tu, cerita dengan manusia lah. Akhlak kita dengan manusia begini, cerita keadaan. Memanglah dari sudut realiti benda tu berlakulah dengan manusia. Walhal penceritaan tu datang dari sudut pengalaman, pengamatan, akhlak yang baik. Betul lah. Tapi lama kelamaan mereka kata ilmu mereka adalah ilmu batin yang tersirat. Kita ni ngaji ilmu kulit belaka, isi duduk dia. Selama dia dah dapat isi, dia tak perlu dah ilmu yang kulit ni. Di antara sufi ada juga yang menkhayalkan hal-hal tidak benar kerana lapar, sehingga mereka mengakui mencintai al-haq. Tampaknya mereka membayangkan al-haq, yakni yang maha benar Allah, sebagai orang yang berupa-rupawan, dan kerana itu mereka mencintainya. Tu faham ayat ni? Sekali lagi saya baca. Di antara sufi ada yang menkhayalkan hal-hal tidak benar kerana rasa lapar. Dia lapar, dia zikir, tak makan, tak minum,
Zikir sampai dia jadi, orang panggil feel feel lah panggil tak. Kalau orang kena ganja dia panggil apa? High. Dia tengah high. Dia tengah high dia tu. Tengah high tu nampak macam-macam. Dia sebenarnya dia duk Allah duk magi tu makan. Zuk tu sampai kepada satu rasa nikmat kelazatan. Dia apa zuk dia, zauq. Tapi bukan kelak malam zuk tu. Dia zuk tu buat lain. Angguk juga tu pun angguk juga. Tak ada dekat zuk di bulatan panda tu duk main angguk juga. Dia head bagging. Tapi dia duk gitu, kerana lapar zikir. Setengah tu pusing. Dia ni tak pening kau pusing. Kita kalau anak mari habis pusing, pegang anak tu 3 kali pusing bola habis pening dah. Tak boleh nak pusing. Ni dia pusing gitu, Allahu akbar, lamanya dia pusing tak pening kau. Lama pula tu sampai keadaan dia pun rebah. Bila rebah tu dia fana. Sebenarnya dia fana bukan kerana ilmu Allah. Dia kerana lapar, dia kena pening. Dalam keadaan tu dia rasa dia telah sampai kepada satu titik zauq, rasa kenikmatan mengenal Allah Azza wa Jalla. La ilaha illallah. Mari mana ajaran yang kata kamu kena pusing gitu sampai pening, sampai kamu boleh nampak Allah Azza wa Jalla? Siapa aja? Secara akal kita pun kalau kita mikir Allah, kalau Nabi kata nak tengok Allah tu patut Nabi ajar, tapi Nabi tak ajar gitu. Sujud kepada Allah. Orang hari ni hilang kemanisan ibadah sebab dia nampak lain. Semalam dalam kuliah kita sepah mayang kita bab taubat. Lepas tu mai isyak saya kata, tuan-tuan, kalau nak beristighfar, solat fardu ni lah antara tempat yang terbaik untuk kita beristighfar. Sebab solat fardu lebih Allah suka daripada yang sunat. Setengah orang tu selepas mai isyak, okey, mari kita pakat-pakat sembahyang hajat. Tadi mai isyak apa mu tak doa dalam tu? Kenapa sehingga perlu buat satu solat lain untuk kamu doa kepada Allah? Solat isyak tadi kamu buat untuk apa? Padahal kalau dia dalam solat isyak tu, ya Allah, seorang yang berhajat dia sendiri, dalam solat fardu tu dia doa kepada Allah. Dia selepas daripada solat tu dia peluk taduh tangan pula selepas Allah Ta'ala. Kalau dia nak doa kot Melayu lepas solat isyak tu, solat fardu dia solat betul-betul. Lepas daripada solat tu dia sembahyang sunat 2 rakaat qabliyah ko atau qabliyah ba'diyah ko. Lepas tu dia doa, ya Allah. Bukankah selepas solat mana-mana solat pun adalah doa? Ni tak selepas solat fardu. Okeylah, mari kita pakat-pakat sembahyang. Tadi solat isyak tadi buat apa? Tak ada nilai ke sehingga kamu perlu dahulukan solat lain pula untuk kamu berdoa? Ajaib manusia ni. Dia tak nampak apa yang disabdakan atau ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menjadi sesuatu yang sangat bernilai dan berharga. Kita nak tonjolkan sudut tersebut, sudut bagaimana Islam itu indah dan yang paling sempurna adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian kelompok ini terpecah menjadi banyak sekali tarekat sehingga akidah mereka pun rosak. Di antara sufi ini ada yang menganut fahaman hulul. Hulul ni apa dia? Hulul maknanya Allah Azza wa Jalla ni datang turun kat dia. Terkait menitisnya apa dia tu? Inkarnasi bahasa dia. Maknanya Tuhan masuk dalam diri dia. La ilaha illallah. Ada pula yang menganut fahaman ittihad. Ittihad maknanya Allah dengan makhluk dah bersatu. Dialah Allah, dialah makhluk. Makhluk adalah Allah. Tengok pokok itu makhluk, pokok juga Allah. Tengok semua benda-benda ni nampak Allah berlaku. Ajaib. Kita mungkin tak boleh kata gila pun mungkin. Macam mana Allah Azza wa Jalla dia boleh mendakwa Allah duduk dalam makhluk, dan bagaimana makhluk boleh bersatu dengan Allah?
ajaib. Allah ni maha suci daripada segala kecacatan, sedang makhluk ni penuh dengan cacat dan juga celah. Dalam tubuh kita bawa najis ni pun masih sanggup kata Tuhan duduk dalam kita. La ilaha illallah. Perut kita tu bawa najis, tak layak untuk seorang itu mengatakan sesuatu tentang Allah begitu. Allah ni maha suci Allah daripada sekalian makhluk ataupun daripada apa yang mereka sekutukan atau yang mereka samakan. Okey. Iblis terus menjerumuskan mereka melalui berbagai macam bid'ah, sehingga kaum ini membuat ketentuan dan aturan untuk kalangan sendiri. Macam kita tak ada, dia punya buat jalan-jalan kehidupan hak dia sendiri. Dah lain dah, bukan lagi ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni ajaran khusus untuk tarekat dia. Kemudian nak ambil ni pula ada tahap dia. Tahap pertama ni zikir dia, naik dapat jadi khalifah ni mengambil. Mu tak boleh lagi zikir ni, zikir berat ni untuk orang-orang hak tinggi martabat. Lepas tu dah baca zikir ni, baru ambil zikir ni lagi pula. Nak boleh sampai kepada zikir khalifah tu. La ilaha illallah. Dalam Islam mana ada membaca Fatihah dulu surah Baqarah, jangan baca lagi. Kalau dah hadam apa semua sekali dah zikir 70,000 kali baca surah Al-Fatihah, baru baca surah Al-Baqarah. Mudah hafal surah Baqarah, baca baru baca surah. Tak ada. Islam ni Nabi SAW bukakan dia kepada semua umat dia. Mu ambillah yang mana kamu nak ambil. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah mana yang kamu rasa mudah dari Al-Quran. Tapi ni tak ni, kamu tak boleh lagi, ilmu ni belum sampai lagi. Ni khalifah kita belum bagi izin lagi dan sebagainya. Tok guru pula bagi, okey sekarang ni kamu dah naik. Apa kelayakan dia? Tak ada. Tok guru dia kasyaf. Kasyaf pula tok guru nampak kok mana pun tak tahu. Wallahu ta'ala alam. Baik. Jadi pada saat Abu Abdurrahman muncul, dia mengarang kitab As-Sunan dan Haqa'iqut Tafsir untuk mereka. Mari pula dia mengungkap tafsir-tafsir secara batin. Secara batin. Tafsir dia panggil tafsir batini. Tafsir dari sudut batin. Sehingga kita nampak satu tahap maksud sebenarnya. Dia mengungkapkan hal-hal aneh dari kaum sufi terkait penafsiran Al-Quran berdasarkan penafsiran mereka yang hanya berdasarkan kejadian-kejadian yang mereka alami tanpa merujuk pada satu pun asas ilmu. Mereka memahaminya hanya kerana mazhab sendiri. Yang menghairankan adalah mereka menjaga diri dalam hal makan tapi serampangan terkait Al-Quran. Ya ilaha. Dia dalam bab makan benda haram ni jaga main, tapi bab Quran dia bantai kata tanpa ilmu, main-main je. Bab warak ni jangan kira pada sudut amal makanan, tapi di sudut amalan tak ada langsung sikap warak dia, sehingga dia boleh mentafsirkan Al-Quran dengan hawa nafsu dia. Dia kata apa? Wa amma man khafa maqama rabbih jannatan. Adapun bagi orang yang takut kepada Tuhannya ada dua syurga. Dua syurga. Dia berkata, satu syurga akhirat, satu syurga di dunia. Syurga di dunia adalah kedamaian yang ada dalam hati manusia, yang mana dia sibuk dengan zikir kepada Allah, dia rasa tenang. Dia sibuk dengan zikir dia, dia rasa berada dalam taman-taman syurga. Dan itulah syurga dunia yang hanya dirasai oleh orang-orang yang berada dalam ibadat kesufian. Bunyi wow, hebat. Dia lupa kalau dia baca surah Ar-Rahman ayat tersebut. Kalau baca surah Ar-Rahman ayat tersebut, apa kata Allah Azza wa Jalla? Mana surah Ar-Rahman? Baik, Allah Ta'ala sebutnya, waliman khafa maqama rabbih jannatan, ayat 46 surah Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
Zawata afnan. Dua-dua tu memiliki macam-macam pohon dan buah-buahan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihima aynani tajriyan. Dua-dua tu memiliki mata air yang mengalir. Fihima min kulli fakihatin zawjan. Terdapat dalam dua-dua syurga itu pelbagai macam buah-buahan yang berpasang-pasangan. Maknanya apa? Syurga tu akhirat dua-dua. Dalam dua-dua syurga tu ada apa? Sungai. Dua-dua syurga ada pohon. Faham ikut mana syurga dalam hati tu? Kita boleh mengatakan bahawa kenikmatan yang ada dalam hati kita sampai bahagia, tenang dalam, tapi kita jangan sampai mengubah tafsir Quran. Sehingga Nabi SAW sebut wa min duni ma jannatan. Bawah tu ada lagi dua syurga. Kalau bila merujuk dalam hadis, syurga dari emas dan syurga dari perak. Dua-dua di akhirat. Tapi orang tafsiran nak suruh nampak, wow, tafsir dipanggil tafsir batini. Yang kita baca ni, tafsir kita ni baru kulit baru. Maknanya hanya orang yang tahu. Taha, kita orang lain tak tahu Taha. Pokok dia tahu Taha ni siapa. Taha. Yasin, dia tahu siapa Yasin. Itu kalau Yasin Brothers tu kenal. Tapi tu nama orang. Dia ni dah, dia tahu makna tafsir dia. Ayat Quran kata begini, oh dia tahu tafsir sebenarnya macam ni, tafsir benarnya begini. Kalau orang lain kata tu baru ilmu kulit baru, tu luaran, hakikat realitinya gini, ajib. Okey, jadi mereka ni kata Ibn Jauzi, mereka sangat jaga dalam bab makan, berhati-hati. Tapi dalam bab Quran mereka bermain-main. Macam mana orang ni boleh ada sifat warak dan zuhud? Dia pun dok mana kita tak tahu. Sebab warak dan zuhud ni sebenarnya terkait dalam bab kita lari dari kemurkaan Allah. Kalau setakat makan benda yang haram nak banding dengan mengubah ayat Al-Quran, hak mana lebih besar? Murka Allah, mengubah Al-Quran lebih besar. Tapi mereka bab tu mereka bermudah-mudah, tapi dalam bab makan mereka sangat jaga. Itu kena beringat. Baik hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, itu talbisu iblis yang dia rancang duduk, sebar duduk benda-benda ni sebenarnya di sebaliknya tanpa sedar. Mereka yang terlibat mungkin tak sedar pun, dia tak tahu pun, sebab dia ikut je. Tapi sebenarnya ada iblis menipu. Kadang-kadang dia pun tak tahu apa orang jadikan dia ni sebagai tok guru syekh. Orang ambil dia pun tepi jalan, dengan pakai baju pun tak pakai seluar pun seluar pendek, duduk atas tu isap rokok, dia pun boleh jadi. Apa dia orang ni ambil aku jadi tok syekh? Tapi tak apalah, dah ambil dah, baik aku duduk sini daripada duduk tepi jalan tak boleh makan. Mungkin dia pun kata gitulah, dia pun ambil kesempatan. Orang-orang lain akhirnya ditipu oleh iblis dan sebagainya. Baik, berkaitan dengan ilmu laduni. Ilmu laduni ni adalah satu ilmu yang datang dari Allah, tak datang dari sudut pembelajaran. Perbahasan ulama dalam bab ni panjang. Cuma ringkas kita kata yang pertama, ilmu laduni ni waktu Allah sebut kepada Nabi Musa alaihissalam, Allah tak bagi kepada Nabi Musa alaihissalam. Mana setara Nabi Musa alaihissalam pun tak ada ilmu tu. Okey, setara Nabi Musa alaihissalam waktu dia pergi jumpa orang tu kata apa pergi, ada yang menisbahkan dia kepada Nabi Khidir, wallahu taala alam. Tapi kita kata setara Nabi Musa pun Allah tak bagi. Tiba-tiba ada hari ni sekejap-kejap mudah-mudah je dia nak mendapat ilmu laduni. Satu. Yang kedua, kalaupun dia ada, mesti ada dawabit. Dawabit ni maknanya sifat, perincian, terma, peraturan, syarat-syarat dia, sehingga tidak semua orang mendakwa sesuka hati aku dapat ni secara laduni. Bahasa Arab pun tak faham, baca Quran pun tak betul, hadis pun tak raja dengar, laduni kok mana boleh ni?
qawaid fiqhiyah pun tak tahu, yang itu akhirnya dia bukan laduni, dia adalah kependustaan di atas nafas agama. Orang ilmu laduni ni boleh kita kata macam dari sudut kefahaman dia lebih. Tok Guru ajar sikit hadis gini, Tok Guru baca hadis, Tok Guru faham hadis macam ni, tapi dia faham hadis tu lebih banyak lagi masalah-masalah dia. Bahasa Arab dia lebih, perbahasan dia lebih dan sebagainya, lalu diberi kefahaman lebih oleh Allah Azza wa Jalla. Okey, dari sudut ada dawai mesti dibuktikan dan tidak bertentangan dengan Quran dan hadis. Ni bawa satu ilmu baru tak pernah ada dalam Quran dan hadis, tiba-tiba ada. Lalu dia kata dia datang melalui laduni. Ni pintu fitnah yang banyak digunakan untuk menjustifikasikan dan membolehkan apa yang dia kata, padahal yang dia buat tu bukan laduni pun. Okey, jadi mesti ada satu dawabit yang tu kita bahas mula lah, insya-Allah. Wallahu taala alam. Jadi itulah dapat kita sampaikan pada hari ini. Kita berhenti setakat tu dah dulu, pukul 11. InsyaAllah ada rezeki kita sambung lagi dalam bab ni. Penting untuk kita perbahaskan supaya manusia ni kenal, boleh membezakan antara kaca dan permata, antara kaca dan permata. Kadang-kadang zaman lah ni zaman orang ambil mudah. Setakat dia kata Tok Guru mudah nak jadi Tok Guru, aku boleh ngajar gitu. Tuan-tuan, saya cakap hakikat, kadang-kadang bila kita mula belajar dulu-dulu, kita tengok belajar, kita baru je ngaji, tengok-tengok Tok Guru besar ngajar, serupa hak kita ngaji. Oh, aku boleh ngajar. Padahal Tok Guru tu bagi tahu kita ni kalau ngajar batu, ngajar 2 kali habis. Dia tu baru tip of iceberg. Walaupun hakikat kita tengok dia ngajar sama dengan kita. Kadang-kadang dia tahu jadi imam, mudah jadi imam. Aku boleh setakat dia baca surah At-Tin dengan surah apa tu Inna Anzalna, aku boleh jadi imam. Memanglah dia baca waktu tu solat maghrib. Nah, tapi hak dia ingat Allah, lain pun tak ingat, tak kira. Nah, setakat dia aku boleh jadi imam lagu tu. Dia nampak benda yang dah hasil dia. Kita tak nampak perjalanan para ulama untuk belajar. Dia nak boleh dapat satu ilmu, nak ajarkan kepada manusia tu cukup payah. Nah, jadi kita ni pun baca hasil. Dia nak tulis kitab ni payah, tuan-tuan. Orang lain ni setakat tu ngajar, aku boleh balik-balik ngaji, tengok orang lain ngajar, kita pun ngajar jugalah. Kita pun ngajar tak apa-apa. Yang penting maghrib sampai isyak kita cakap. Isyak berhenti, azan lepas. Gapo kita ajar, ikut dia. Rasa mudah saja, tapi dia lupa kepada tanggungjawab yang sangat besar, amanah ilmu yang mesti dijaga. Allahu Akbar. Wallahu ta'ala alam. Ada soalan lagi? Ada. Tak ada, kita minum kopi ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.